Pusat Data Tahap 4 pertama di negara yang berpangkalan di Kuching bakal memberi impak besar terhadap pembangunan negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi memberitahu ia merupakan infrastruktur penting yang diperlukan untuk memenuhi keperluan masa depan berasaskan data selain ia adalah yang ke-30 wujud di dunia. Katanya kemudahan ini selari dengan agenda ekonomi digital Premier Sarawak, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg untuk memajukan Sarawak dengan pantas menerusi komunikasi dalam talian. Justru beliau berharap para usahawan di negeri ini mengambil peluang dengan kemudahan sedemikian yang menjanjikan talian tanpa gangguan, terutamanya mereka yang bergiat dalam perniagaan dalam talian selain pelabur asing. With the establishment of this basics and data center tier 4, Sarawak will be the preferred destination of our international submarine cable system in the near future. Beliau berkata demikian pada perasmian Pusat Data Tahap 4 IRIX di Santubong dan Batam Sarawak Internet Cable System PASIX di Kuching. Kemudahan yang terletak di Santubong ini merupakan pusat data yang direka dan diperakui peringkat 4 yang pertama dan satu-satunya di Malaysia. Yang merupakan kemudahan neutral dan mesra alam yang dibangunkan sejak lebih 4 tahun lalu, termasuk pemasangan kabel gentian optik dasar laut ke Batam, Indonesia, seterusnya ke Singapura. Berkeupayaan beroperasi tanpa henti, kemudahan ini menjanjikan kesaling hubungan data yang selamat dan tanpa gangguan sesuai digunakan oleh penggiat industri sektor berkaitan data. Turut berlangsung pada majlis tersebut perjanjian perkongsian korporat antara PP Telecommunication yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Jonathan Smith dan Sarawak Information System Sdn Berhad diwakili oleh Pegawai Pengurus Operasi Busiai Seman. Hala tuju kemudahan ini adalah untuk menghubungkan seluruh Sarawak termasuk ibu negara baru Indonesia iaitu Nusantara di Kalimantan. Program Jerayawara Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang diadakan di setiap bahagian di negeri ini diharap dapat menyantuni sebahagian peserta e-kasih yang belum berdaftar sebagai ahli KWSP. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mendedahkan terdapat 15,752 peserta e-kasih di negeri ini yang masih belum berdaftar. Menurut Datuk Seri Fatimah, ini menyebabkan mereka tidak layak untuk mencarum di bawah kasih suri keluarga Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai iSuri. Setakat Julai tahun ini, seramai 41,025 orang peserta e-kasih telah berdaftar di bawah KWSP. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program KSKM KWSP 2022 bertempat di Dewan Suara Kota Samarahan hari ini. Beliau menambah Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang memberikan peruntukan kepada golongan suri rumah yang berdaftar dengan KWSP bagi membolehkan mereka mendapatkan insentif di bawah program itu. Peruntukan itu meliputi bantuan bayaran caruman KWSP sebanyak RM60 setahun bagi setiap ahli sekaligus membolehkan ahli layak menerima insentif berjumlah RM480 setahun daripada Kerajaan Persekutuan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima cadangan serta input dari Sarawak bagi kertas putih penambahbaikan sistem kesihatan yang akan dibentang di Parlimen kelak. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memberitahu kertas putih kesihatan ini merupakan dokumen dasar kerajaan yang akan mengesyorkan reformasi sistem kesihatan berfasa bagi tempoh 15 tahun bagi mendepani cabaran masa hadapan. I want to take this paper so that whoever comes in next, whoever's here, whoever's in charge next, they know that this is the health white paper that has come from the voices of everyone, all stakeholders in the public healthcare system that wants it to be sustainable, modern, well invested, fit for purpose. Khairi berkata demikian pada sesi Town Hall pembangunan kertas putih kesihatan di Auditorium Hospital Umum Sarawak. Katanya pemilihan Sarawak sebagai negeri pertama untuk sesi Town Hall kertas putih kesihatan itu adalah bagi memastikan kebolehcapaian kesihatan termasuk di luar bandar serta kawasan pedalaman negeri ini akan dimasukkan dalam kertas putih kesihatan agar sistem kesihatan di kawasan tersebut juga menikmati pembangunan yang akan dirancang. Antara cadangan serta pandangan yang diusul pada sesi Town Hall itu adalah berkaitan membantu memberi rawatan kepada penduduk yang tidak mempunyai dokumen diri yang sah menaik taraf pusat kesihatan di luar bandar dan penglibatan ahli perubatan tradisional Cina.
Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak dan juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kuhian berkata Kerajaan Sarawak juga sedia bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan sistem kesihatan dapat ditambah baik untuk penduduk negeri ini. Di Kapit, 3 lelaki meninggal dunia selepas lori yang dinaiki jatuh ke dalam gaung di Jalan Merit. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan kesemua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian yang berlaku semalam. Kesemua mangsa dikenali sebagai George Won, Steven Jangai Bungkang, masing-masing berusia 33 tahun dan Bunyau Manggi berusia 40 tahun. Mangsa-mangsa dilaporkan tersepit di dalam lori simen terbabit setelah jatuh ke gaung sedalam 6 meter. Kesemua mayat telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Jabatan Penjara Limbang dan Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP menjuarai pertandingan bola tampar bagi kategori lelaki dan wanita dalam Kejohanan Bola Tampar Anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia Maksak bahagian Limbang. Kejohanan tersebut berlangsung selama 2 hari di Stadium Tertutup Limbang. Dalam pusingan akhir kategori lelaki, Jabatan Penjara berjaya menewaskan pasukan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang dan memperoleh kemenangan 3-2 dalam persaingan penentuan 5 set. Manakala aksi bergaya dilakukan oleh PSKPP apabila berjaya membenam Medical dengan kemenangan 3-0. Tempat ketiga bersama bagi kategori lelaki turut dimenangi oleh pasukan dari Pasukan Gerakan Am Limbang dan juga PSKPP Limbang, sementara bagi kategori wanita dimenangi bersama oleh Pasukan Penjara dan RTM Limbang. Sebanyak 15 pasukan dari agensi kerajaan di bahagian Limbang yang terdiri daripada 11 kumpulan lelaki dan selebihnya wanita berentap pada pertandingan tersebut. Hadiah pemenang disampaikan oleh Timbalan Residen bahagian Limbang, Jamali Busri. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.